So ni lah rumah penerima manfaat ni. Kita panggil Atok lah. Atok ni umur 80 tahun. Tinggal bersorangan kat sini. Elektrik tak ada, tapi TMB ada je lalu depan ni, cuma tak sambung. Masak pun pakai kayu api. Nak pakai gas dia kata dia takut dia terlupa nanti pasal gas tu. So kita tengok rumah ni keadaan memang agak ni lah, sangat-sangat memerlukan bukan saja dari segi tenaga, dari segi rumah tu nak kena betulkan lah, kena bersihkan bagai. Jadi untuk permulaan kami pun dah lang-lang bawa sistem tenaga solar ni. Memang kami pasang solar dulu lah. Sekurang-kurangnya malam dia ada lampu. Setakat ni dia guna lilin, so boleh pakai solar lah. Okay. Kita boleh try bos. Okay, macam biasa bila sampai tu kita nak tetapkanlah tempat nak letak solar panel ni. So rumah ni kiri, kanan dan belakang pokoknya actually agak rapat dan agak tinggi. So yang bumbung belah depan ni alhamdulillah lah dia terdedah kepada timur. Kita boleh tengok matahari naik kat sini. So rasanya ni lah yang pilihan ada yang terbaik. Kita pasang yang kat belah depan ni, ke tengah-tengah sikit lah. So pokok kiri dengan kanan ni tak kacau. Tegang je, tegang je. Tegang, tegang. Dah. Kau lepas lah sini. Kau jangan kepit. Kau tampung je, jangan kepit dia. Lagi. Lagi. Dia tak sampai kat sini lagi. Dah ke? Dah, tak cabut. Apa? Oh, tak lah. Sekarang kita tengah pasang USB punya converter daripada 12 volt. USB punya converter ni asalnya dia guna untuk motosikal. Kenapa kami letak ni, walaupun controller ni ada USB, tapi macam sekarang ni tengah ada USB kat tepi ni, dia tengah charge phone bawah ni. Kadang USB ni cepat rosak. So kita pakai yang converter ni. Ini dia datang dia 12 volt, dia convert keluar 5 volt. Ada dua lah USB, ada off and on. Kita test lah kualiti ke tak. Dia waterproof tu, guna untuk motosikal. Okay, so sekarang saya nak unbox. Kita panggil ni USB converter lah, daripada 12 volt 12 volt kepada 5 volt DC USB. Zaman dulu charge controller ni selalunya dia tak bagi USB. Zaman sekarang dah ada lah, semua controller boleh kata ada USB. Tapi masalah USB ni, dia tahulah, kadang dia susah nak function dan senang rosak lah. Lagilah ada controller kalau pasang night function untuk malam je, maknanya pagi tak boleh charge pun, malam je baru boleh. So ni kita beli USB punya charger ni. Ini sebenarnya digunakan untuk motosikal. Dia ada bagi dia punya mounting ni. Ada bulat dengan 4 segi ni. Kalau yang bulat ni boleh letak dekat handle lah. So kita mount dengan dia benda ni. Ini positif negatif 12 volt datang daripada controller boleh. Ini dia punya converter kat sini. Ini dia punya connector. Dan sini ada dua USB. Dan juga dia ada switch kecil kat sini. Yang bagus pasal barang ni dia IP65. Dia katalah. Sepatutnya waterproof lah, tapi janganlah charge handphone tengah-tengah hujan pula kan. So dia ada cover ni, boleh tutup dengan kemas lah, supaya tak masuk hujan ke, masuk air ke. So sekarang bila kita pasang solar charge controller, memang semua orang nak ada USB lah, nak charge phone, charge gadget, tablet dan sebagainya. So kita akan letak benda ni sekali supaya senang. Kalau controller punya USB rosak, dia boleh pakai yang ni. Dan ni dia punya output pun ada 1M dengan 2.1M. Benda ni dalam RM20 je. So kita akan tambah extend supaya pengguna boleh charge USB 2 ni. Cuma kena nasihatkan kat mereka lah, jangan guna USB ni lebih daripada guna lampu. Lalu kalau daripada pagi dia asyik charge phone je,
tak cabut-cabut charger tu, siap main game, tengok video semua. Nanti power untuk malam, untuk lampu tak ada pula. Okay, ni kat atas ni solar panel. Pasang sikit. Okay, nampak solar panel tu? Dan kita sambungkan. Kita pakai kabel 4mm je. 4mm wire-wiring lah. Tapi sebenarnya kabel bukan yang untuk solar panel. Ni wire-wiring biasa je, 4mm untuk indoor. Tapi sebab kami dah tak ada option lain, kami try cuba sebaik mungkin bagi wire ni tak terdedah kepada ni lah matahari dengan hujan. Sebab tu kita letak solar panel paling bawah sekali. Masukkan ke dalam. Masuk dalam ni. Masuk ke dalam bahagian rumah. Tu dia turun kat situ, pergi ke controller. Okey, kat controller ni. Panel 50 watt. Bateri 33 Ah. Okey, sekarang kita tengok. Dia tengah charging. Bateri 100%. Temperature 31%. 31 degree Celsius. Ini mode dia 15. 15 bermaksud dia ada master switch. Dia kena off and on dekat sini. Lepas tu voltage solar panel 18. Bateri 14 volt. Penuh sangat ni. Okey. So ni bateri dia sambungan. Kita pakai kabel lug. Bateri 33 wire ni pun kita pakai 4mm juga. Sambung ke sini. Ini yang kita modify sikit. Kita pasang USB charger yang untuk motosikal. Dia convert daripada sini 12 keluar ke sini 5 volt DC USB. Ada dua. Siap ada switch lagi. So mudah nak charge handphone. Dekat tepi ni pun ada USB juga. Tapi berdasarkan pengalaman kami, lama-lama USB ni dia tak tahan. Dia cepat rosak. So kita letak yang asing lah. Okay, so kan tengah nak pasang switch. So wire kita buat turun. Positif negatif. Untuk setiap lampu ada 3 lampu kat sini. 2 lampu 6 watt, 1 lampu 9 watt. So yang masuk ke switch wire positif, wire negatif masuk direct lah daripada load solar panel. Ni lampu yang pertama lah, lampu 9 watt. Ni yang besar. Yang lagi 6 watt, satu kat tandas, lagi satu dekat depan. Depan ni dia masak pakai kayu api tu. So ni intern baru kami, nama dia Azri. Daripada Politeknik Port Dickson. Hari ketiga bertugas, kita dah bawa pergi site. Site pula kerja inisiatif sosial lah kan. So kita nak bagi tahu, bagi dia rasa lah apa impact ilmu dengan teknologi boleh bawa kepada orang ramai. So kita nak tengok lah supaya dia faham selama ni dia belajar bertahun-tahun, apa kegunaan dia, apa khidmat dia kepada masyarakat. Lepas nanti pada habis ni kita akan tanya lah, dia sekarang tengah fokus ni. Dia takutkan tersalah pula switch tu kan, tak menyala pula lampu. Dah siap pasang? Lampu mana yang menyala dengan boleh charge handphone. Nanti radio tu pula saya cakap minta orang cari radio yang boleh tutup dengan USB. So tak payah beli bateri lagi lah. So ni ada lampu utama satu. Yang ni untuk lampu kalau masak lah. Untuk. Cuba pasang ni mana? Ni ambil lah, satu rezeki lah. Ni lampu besar. Bilik tidur dengan tempat makan. Lagi satu lampu depan tandas. Ya. Tu terang kat mana? Sila kita buat cara berperasmian. Bismillah sikit, tu tekan. Mana ya? Tekan je. Mana? Itu lampu depan. Luar. 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 Yang ni tandas. Mana? Kiri tandas. kan je. Dekat tepi Hidup. sini. Hidup. Yang ni lampu dalam. Ni. Sambil makan dengan bilik tidur. Ya. So kalau nak charge handphone, ambil handphone Datuk dia kat dalam bilik. Ada. Ni charge dia. Ha. Cocok dengan handphone. Jangan lupa on dekat sini. Ya. Ada lampu baru ada charge. Ya. Kalau tak ada lampu dia tak ada charge. Ya. Ni macam biasa. Datuk tahu kan charge handphone? Duduk sini. Sini Tok, ni dia tunjuk dekat sikit. Ni dekat sikit. Ni tutup atas dia. Jangan lupa on ni. Ada lampu ni barulah ada charge dia masuk. Dah tu bolehlah call apa nak saudara, cucu saudara. Call kawan-kawan. Ya.
Tu je. So boleh tinggal sini. Kalau bateri tak penuh ni, sikit lagi nak penuh bateri. Tu, bila dah habis charge, cabut, tutup ni. Dah tak ada lampu. Ni ada switch tau kat sini. Atau nampak ni? Ya. Tu tekan je. Sebab kalau ada lampu merah, dia menyala, maknanya boleh charge. Kalau tak ada lampu, dia tak boleh charge. So yang lain, ni wire solar. Ya. Wire solar datang masuk pergi ke bateri. Bateri keluar pergi ke lampu. Tu saja. Okey. Duduk. Terima kasih lah. Sama. Okey, kalau tak malam-malam untuk esok pakai ni lah. Inilah lilin pakai. Satu kotak 6 batang. Satu malam berapa batang lilin pakai tok? Sebatang. Kadang-kadang 2 batang, kadang-kadang batang. Satu malam sebatang atau 2 batang. So jatuh kos dalam semalam dalam 70 sen lah macam tu. Okey, ni rumah dia. Tepi jalan daripada ke Berincang. Tadi? Jalan ke apa tadi cakap? Koyan. Daripada dekat lah dengan Sungai Koyan. Tu, Kampung Paya Keladi dengan Aur Gading. Rumah tepi jalan je. Ada TMB tapi tak sambung lah. Kita nampak ada panel solar kat atas tu. Dalam rumah ada dalam 2 bilik, ada bilik air lah. So situ Atuk Yusof tinggal. Ya. So macam mana perasaan dah lepas pasang untuk inisiatif sosial untuk Atuk Yusof ni? So Bagaimana perasaan tu? perasaan dia first time lah untuk saya pasang macam ni kan. Rumah betul-betul kan. Sebelum ni dalam lab saja. Okey. Habis waktu politeknik kan. Okey. So ni pengalaman pertama saya lah, walaupun lambat sikit, ambil masa sikit. Okey. Yalah. Still menjadi kan. Dia agak blur sikit lah tadi kan. Dia macam lembab-lembab sikit. Lepas tu perasaan kau dapat pasang tapi ni untuk kau kata kemudahan untuk orang lain. Bagaimana perasaan tu? Ada perasaan. Gembira lah. Gembira? Atuk ni pun dah dapat cahaya kan. Kita dah ada ni lah. Dia dah terang lah rumah dia. Sebenarnya gelap lah. So kau rasa tak sia-sia lah belajar berapa tahun tu lah. Akhirnya dapat berkhidmat untuk masyarakat lah. Okey lah. Tu je aku nak dengar sebenarnya.